Kena step sama tadi ya. Step pertama tadi susun data kecil ke besar. Yang kedua bahagikan sama banyak. Yang ketiga, tengah-tengah je tu ambil bagian median, taruh kiri, taruh kanan. Okey, 2 minit lagi. Waktu meeting tadi, nama sekolah section 7 disebut oleh penonton saya. Dia pernah ada kat section 7, dia kata. Sebagai PK1. Ikut awak ingat 2018 kan, 2018 2018 18, 19, 21 lebih awak ada lagi masa tu. Kata satu, kata dua itu lah. Abdul Ghaffar bin Bakar. Kalau ingat kot. PK1. Okay, alright. Jom kita check tengok. Okay, first step ialah kita akan susunkan data tersebut daripada kecil ke besar. Okay, kita ada 18 peserta. Jadi ada 18 data lah. Okay, ada 18 data. Susun dulu. Okay, kita susun data dulu. Okay, susun dulu tak gila sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, kita susun data dulu, paling kecil ke besar. Okey, so dalam ni paling kecil kali ialah 11.8 sun, okey 11.8. Kemudian 11.9. Okey, tersusun. Okey, awak guna pangkal-pangkal dan awak guna pangkal-pangkal lah. Okey, 11.9. Kemudian kena ada 11.9 satu, 11.9. Okey, kemudian 12.6. Okey, 12.6. Okay, 12.6 ada 2, 12.9 ada 2, 12.9, 12.9. Ya, kalau dia data banyak dia kena hati-hati sikit, takut terkeliru terlepas pandang lah. Jadi kalau boleh pangkal-pangkal lah. Pangkal-pangkal supaya tak berulang lagi lah. Okay, 12.5 tinggal kat situ. Okay, 12.5. 9.6.6, okay, 12.9. Okay, 12.5. Kemudian 12.1 lagi tak tinggal. 12.1 tertinggal. Okay, mata kena alert lah. Okay, 12.1. Kemudian 13.2. Okay, 13.2. Okay, 13.2. Okay, kemudian 13.7. Dua kali. Tak, 13.7. 13.7. Okay. Yang ni saya susun ke kiri, ke kanan. Yang ni saya susun ke kanan. Yang bawah saya susun ke kiri. Senang saya nak rujuk kepada median dia. Ini susun kanan, ini susun ke kiri ya. Ini susun ke kiri. Sebab senang saya nak rujuk median ke ujung nanti. Ini bagian median lah. Okay, so 13.7, 13.7 susun. Okay, 13.6, 13.7, 13.7. Okay, masuk dalam tu. Okay, 7, 13.7. Kemudian kita ada 15.1. 15.1. Kita ada 15.2. Okay, 15.1, 15.2.
Kemudian kita ada 15.7. Okay, 15.7. Kita ada 16.2. Kita ada 19.2. Dan kita ada 27.1. Okay, itu data dia. So, oleh sebab data dah 18, atas 9 bawah 9 lah. Di sini adalah median. Tengah-tengah data 9, 10, median. So, ini adalah median. Oleh sebab dua-dua ada, atas ada, bawah ada, kita ambil tengah-tengah dia. Tengah-tengah dia, tambahlah. So, kat sini, median dia ialah 13.2 tambah dengan 13.6. Okay, dapat jawapan, kita bahagikan dengan 2. Ini sama juga, working tak tunjuk tapi dapat jawapan, kena buat juga kan. So, akan dapat 13.4. Itulah nilai median. Saat-saat tu tak boleh, tak apalah. Okay, median tak boleh, tak apa. Okay, kuartil 3. Kuartil 3, yang atas ni untuk kuartil 1 lah. Okay. Oleh sebab data ni, atas ni ada 9. Semua nombor tak guna pakai median. So, semua kita ambil kira lah. So, kita ambil kira. Sini ada 4 nombor. Okay, sini ada 4 nombor. Okay, sini ada 4 nombor. Sini pun ada 4 nombor. So, tengah-tengah ni adalah kuartil pertama dia. Itu kuartil pertama dia. Okay. Yang bawah pun sama juga. Sini 4 nombor. Okay, sini 4 nombor. Dan sini 4 nombor. So, tengah-tengah ni kuartil 3. Jadi, kuartil 3 dia adalah 15.2. Terus ambil. Sebab apa? Sebab memang ada sebiji tengah tu. Macam atas tadi, walaupun dia nombor genap, tetapi kiri ada 3, kanan 3. That's why kita ambil tengah dia. Tapi yang ini, walaupun dia nombor genap, tetapi sebelah kiri tu ada 9 nombor, belakang 9 nombor. Maksudnya ganjil tengah je tu. Okay, so cara tu ambil je. Cuma median saja ambil, tambah 2 bagi 2. So, julat ke kuartil ketiga, tolak kuartil pertama. Kuartil pertama tadi ialah 12.5. Dapat jawapan dia. 15.2. Okay, 15.2 tolak dengan 12.5. Okay, selesai. Dapat 2.7. Okay, jawapan sahaja diperlukan. Selesai. Dapat 3 markah. Okay, soalan kebat sikit. Berikan justifikasi anda berkenaan dengan catatan masa ekstrim. Okay, apa dia masa ekstrim tu? Masa ekstrim ni adalah masa yang terlalu beza sangat dengan orang lain. Dalam kes ni, yang penuh berbeza je ni lah. Kotak ni. Ini penuh berbeza dengan orang lain semua masa belas-belas ya. Tiba-tiba dia 20 lebih. Ini adalah masa ekstrim. Okey, kenapa ada masa ekstrim ni? Jelas saya kata, berikan justifikasi anda. Kenapa masa ni? Kenapa ada seorang ni masanya ekstrim? So kita boleh bagi jawapan macam-macam lah. Tapi kena relevan lah. Okey, kenapa agak-agak? Kenapa dia ni, orang lain semua belah-belah tiba-tiba dia 7 ke 1? Kenapa agak-agak? Siapa boleh bagi pandangan? Kita tengok 2-3 orang lah. Okey, kita nak minta seorang lah dulu ya. Kita minta atas dulu, huruf A dulu. Kita ada Emeline, Arif, Atirah, Auni. Kita ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang huruf A. Siapa nak cuba? Sebab apa 27 tu? Agak apa berlaku dekat 27 tu? Jawapan boleh macam-macam tapi pastikan betul lah jawapan tu. Okey. Silakan. Antara Emeline, Aisyah, Arif, Atirah dan Auni. Okay. Kenapakah ada catatan warna merah tu 27 tu? Kalau segan cakap tulis kat chat lah. Tak apa. Sebab ada terjatuh. Sebab terjatuh. Lepas tu? Kalau lepas tu dia sampai lambat lah. Okay, alright. Okay, tu Atirah kata. Okay, Atirah kata masa dia berlari tu, dia jatuh. Okay, jatuh. Dan sampai lambat. Okay. So yang ni, dia kata dia lari. Jatuh. Lepas tu dia sampai lambat. Maksudnya, dia menamatkan larian juga lah. Jadi, jawapan ni kita terima lah. Boleh terima. Tak ada masalah. Boleh. Jawapan dia lagi, agak-agak. Okay, kita tengok balik pula. Okay, huruf B tak ada, D sesuatu yang huruf banyak lah. Huruf M, kita ada Adib, ada Faiz, ada Mustaqim, ada Aiman, ada okay, kita ada 3 orang. 5, 1, 2, banyak orang. Okay, Faiz, silakan nak cakap. Sebab dia berhenti minum air dulu.
Berhenti minum air dulu. Okey, berhenti minum air dulu. Berhenti minum air dulu. Okey, jawapan ni mungkin boleh terima, mungkin tak boleh terima. Sebab apa? Siapa tahu sebab apa? Kalau penandaan tu straight, orang yang buat skip, orang yang buat soalan ni orang sukan, jawapan tu tak terima. Agak-agak kenapa? Tapi kalau orang tu bukan cikgu sukan, dia terima je lah. Kenapa tak boleh? Jawapan ni agak bahaya sikit lah. Dia relevan tapi agak bahaya. Sebab apa? Sebab dalam pertandingan merotan desa, peserta sebenarnya tidak boleh minum air kan? Tak boleh minum air. Dia tak boleh minum air. Kalau ikut syarat dia, mesti lari je. Tak boleh minum air. Kalau ikutkan syarat je lah. Bila sampai tu boleh minum air. Itu kena hati-hati jawapan ni. Okay? Alright. Kalau awak tengok kalau pergi acara merotan desa kan, tak ada pun stesen yang boleh berhenti minum air. Tak ada. Okay? Akan ikut syarat gitu. Merotan desa tidak boleh berhenti untuk minum air. Jadi kan jawapan ni, saya cakap tadi, kalau dia agak kesian dengan kamu ataupun dia ni bukan orang sukan, jawapan ni dia akan terima sebagai jawapan lah, pilihan jawapan juga. Tapi kalau dia ni memang betul orang sukan, jawapan ni tak boleh terima. Sebab peraturan merotan desa tak boleh minum air. Okey, jawapan dia lagi, ada tak? Ni. Singgah surau solat duha. Allahu akbar, bagusnya. Okey, dia kata singgah surau, okey, solat duha. Ni dia kata. Okey, jawapan ni pun sama jugalah, sama juga. Katakanlah, okey, surau itu tidak berada dalam laluan. Dia macam apa tu? Dia menyimpang masuk surau dulu. So takutlah kalau surau itu berada di luar kawasan laluan, dia sebagai apa tu? Mengelak. Boleh terbatal pernyataan dia. Tu. Okey. Boleh tapi agak takut tak kuatlah. Okey. Lagi. Okay, yang boleh juga semasa berlari mungkin dia mengalami masa berlari dia alami kejang otot, contohnya kejang otot lah, kejang otot kram. Contoh bolehlah kejang otot dan perlukan rawatan sebelum berlari semula. Okey, berlari semula. Ini pun boleh lah. Jangan buat dia mengalami kecederaan. Kalau buat itu saja mungkin salah. Sebab apa? Sebab kalau mengalami kecederaan tu, adakah lepas tu dia lari balik ataupun dia berhenti terus. Takat tu. Okey, jangan buat dia mengalami kecederaan. Okey, kalau buat itu dia akan salah lah. Sebab apa? Saya tak pasti. Lepas tu sama dia lari balik ataupun dia terhenti kat situ. Dia berlari kat 7 minit tu, dia berhenti. Dia naik kereta balik tempat mana. Takut tu. Okey, dia mesti terangkanlah kenapa. Okey, so jawapan Athilah ni okey, boleh. Dia kata dia jatuh, kemudian dia sampai lambat. Maksudnya dia masih berlari kat lah. Okey, yang berhenti minum ni mungkin boleh betul, mungkin salah. Singgah surau ni pun, ni orang budak sekolah agama lah kot kan, orang kata kan. Alright. Cuma yang ini, ni boleh. Okay. Kita mesti terangkan lah. Dia mesti tamatkan larian. Kalau tulis dia mengalami kecederaan, mungkin boleh salah. Okay. Takut itu sebab apa? Sebab tak pasti. Dia ambil injet, dia sambung tak pasal sambung larian tu. Okay. So jawapan mana boleh lah. Mana boleh. Tak kisah. Dapatlah markah 1. Yang penting alasan tu kena betul lah. Okey. Ni antara yang boleh lah. Saya hitamkan yang boleh lah. Okey. Okey, kita nak satu alasan je lah. Mana satu alasan je. Okey. Tengok nombor 4 pula. Okey. Makin banyak pula maklumat dia. Okey, data menunjukkan markah yang diperolehi oleh 30 orang murid kelas 5 efektif dalam satu ujian percubaan matematik SPM. Okey, berdasarkan data di atas, lengkapkan graf plot batang dan daun di bawah. Anda saya lengkapkan saja. Okey, so just lengkap je lah. Okey, susunan ini dalam soalan dalam DSKP kita menetapkan bahawa susunan mestilah daripada nilai terkecil kepada terbesar. Sejarah kita start dengan 3 lah, okey 8. Dan kotak bahagian daun pula sama juga, mesti dari kecil ke besar. Dia tak boleh tukar terbalik lah. Dia tak boleh buat macam ni lah. Ni 45, yang pertama 45. Kemudian 58. Ni saya baca dari bawah ke atas, ni 37. Yang balik kedua 52. Contoh gitu, 52. Kemudian 89. Okey, 89. Kemudian kita ada 45. Okey, kemudian balik ketiga kita ada 63. Okey, kita ada 63, kita ada 34. Okey, kita ada 34, yang bawah dia kita ada 56.
Okey, begini tak boleh. Okey, sebab apa? DSKP meletakkan susunannya mestilah kecil ke besar. Untuk bahagian batang sama, daun pun sama. Tak boleh buat 8, 2, 6, jadi balik tak boleh. Mesti susun betul-betul. Okey, alright. So untuk permulaan ni boleh. Kalau tak salah, kita salin dulu. Okey, baris keempat, 49. Saya susun dulu. Nanti saya atur balik. Okey, 82. Okey, 64. Kemudian 83, saya susun dulu. Okey, 65. Kemudian kita ada 42. Okey, saya susun dulu. Okey, yang baru berikutnya 72. Okey, kita ada 54. Okey, 54. Kita ada 49. Saya susun dulu. Okey, kemudian kita ada 39. Kita ada. Kemudian kita ada 67. Okey, kita ada 78. Kemudian kita ada 41. Okey, 41. 53. Kita ada 73. Kita siap 38 tadi. Kemudian kita ada 63. Letak sini, siap. 3, 4, 5, 7. Okey, kemudian kita ada 63, kita ada 74. Kita ada 74, kita ada 48. Kita kena bola. Bantu. Kemudian kita ada 59. Kita ada 44. Okey, kita ada 63. Okey. Okey. Itu mula tersusun. Kita semua bagi elok lah. Bagi elok. Ini 479. Yang ini 239. 239. Okey, kemudian yang ini dah susun elok dah. Ini dah susun elok dah. Okey, cuma tinggal yang ni. Kita mulakan dengan 243 689. Okey, 2 3 4 689. Okey, yang ni lah. Tepi sikit, nampak. Okey, 1 1 9. Apa nak okey, 5 5 9 2 9 1 8 4. Kita susun balik. 41. Okey, 42. Okey, 44. 45, 45. Kemudian kita ada 48. Okey, dan 49, 49. Okey. So, graf pulak batang daun mesti susun kecil ke besar, di luar dan di dalam. Kalau buat terbalik, salah lah, tak boleh. Okey, kemudian soalan kata. Okey, kemudian soalan kata. Kaki patah. Okey, kemudian soalan kata, hitung purata dalam peratus bagi seorang murid. Okey, soalan minta hitung purata dalam peratus bagi seorang murid. Hitung purata markah dalam peratus. Okey, ini peratus ni. Okey, so dia kata purata. Purata ni apa dia? Purata ni ialah min lah. Min lah, okey. So, dua markah. Maksudnya jalan kerja satu, jawapan satu. Yang ni betul semua disusun duduk, semua ni betul. Maka dapatlah markah 3 lah. Kalau tersilap 1, 2 tu, tolak 1 markah. Okay, kalau tersilap lebih 3 markah, 3 data, 0 markah terus. Okay, alright. So, untuk menjimatkan masa, menjimatkan ruang, okay, kita boleh buat macam ni. Okay, kalau senaraikan ni, kalau kita nak buat macam ni, 34 tambah 47 tambah 49, jadi banyak. Okay, jadi ruang makan banyak. Jadi, kita boleh pendekkan dengan cara, kita tulislah hasil tambah setiap kotak tersebut di tepi sekali. Kita buat gitu. Okey. Kita buat hasil tambah semua letak tepi ni. Tak hidup lah. Tak dia lah. Okey, sini ya. Tak boleh hidup. So kat sini kita akan buat 34. Kita tambah semua tu. Okey, 34 tambah dengan 37 tambah 39. Sini akan dapat 110.
Jumlah dia. Okay, kita buat tu. Kita buat hasil tambah tu tak tepi. Boleh. Okay, kemudian yang kedua ni 41 tambah 42. Okay. Kemudian tambah 44, tambah 45, tambah 45, tambah 48, tambah 49, tambah 49. Jumlahnya adalah 363. Tepi lagi 52 tambah 53, tambah 54, tambah 56, tambah 58, tambah 59. Ini 332. Okay, bawah dia 63 tambah 63. Okay, tambah 63, tambah 64, tambah 65, tambah 67. Sini 385. Okay, boleh kita buat gini. Kita buat hasil tambah tu. Tak salah, boleh. Okay, tak hilang markah apa-apa lah. Okay, sampai habis ya. Kena apa tak tahu ni. Okay, gila kot. Tak apalah, tak. Okay, 72 tambah 73, tambah 74, tambah 78. Okay, ni 297. Dan akhir sekali 82 tambah 83 tambah 89. Dia adalah 254. Okay, itu pula itu. Kemudian dekat sini, kita boleh terus shortcutkan dia. Kita boleh shortcutkan dia terus. Okay, kepada terus buat hasil tambah, hasil tu. Okay, jangan. Buatkan ruang. Okay, kemudian dekat sini, kita terus buat je. Tak payah nak buat tambah-tambah semua tu, kita terus shortcut terus. Okay, kita terus buat sahaja kat sini. Kita tambahkan yang merah tu. Okay, so kita akan buat terus 111 110 tambah 363 tambah 332 tambah 385 tambah 385 385. Okay, tambah dengan 297 tambah dengan 254. Bahagi dengan ada 30 pelajar tadi. Kita boleh terus lompat gitu. Tak payah nak buat satu panjang 30 tu. Jadi dia buka ruang. Okay, lepas tu dah dapat yang itu. Okay, step berikutnya tu tak payah hujan kerja. Bahagian ni tak payah buat. Lepas tu kita tambah semua tu. Jadi 110, okay, tambah dengan 363, tambah dengan 332, tambah 385, okay, tambah dengan 297, tambah dengan 254 tu. Yang ini tak perlu tunjuk. Okay, yang ini wajib tunjuk. Okay, ini wajib tunjuk. Satu markah ni. Okay, yang kat sini tak wajib tunjuk. Wish, apa nak kalah ni? Okay, bahagian ni tak wajib tunjuk. Iaitu bahagian yang 1171 ni, 7174 ni tak wajib tunjuk. Ni tak wajib tunjuk. Terus saja bagi jawapan akhir. Dia memadai lah. Okay, terus bagi jawapan akhir saja. Bagi 30, dapat jawapan 58.03. Itu saja. Okay, peratus tu tak terjadi tak apa. Tak ada masalah. Okay. Rina. Okay, nanti saya betulkan. Kenapa ni? Kenapa ni saya betulkan nanti. Okay. Macam dia. Okay. Boleh faham lah? Okay, sekat ni. Okay, saya tengok lagi soalan berikutnya. Tengok soalan berikutnya lagi. Jimat ruang. Semua dapat masuk. Sikit lagi. Okay. Tengok soalan nombor 5 pula. Okay, kali ini soalan kata diberi jadual tunjukkan wang belanjan dalam ringgit Malaysia yang dibawa oleh 15 orang murid setiap hari. Okay, ada budak bawa RM1 saja, ada budak bawa 2, 3, 4 dan RM5. Okay, berdasarkan maklumat di atas kata, nyatakan median. Nyatakan julat antara kuartil. Itu dua. Okay. Kes begini. Okay. Berapakah median dia? Berapakah julat antara kuartil dia? Yang dia kena buat. Okay, cuba try. Okay, dia ada dua cara lah. Dua cara lah. Satu cara rujuk jadual ni. Jadual ni. Okay, rujuk jadual ni. Dan tentukan median. Oleh sebab 15 murid, tengah-tengah 7 kiri 7 kanan, maksudnya 7, antara 7 dan 8 tu lah, tengah dia. So, itu berada dalam kumpulan ni. Itu satu cara. Okay. Julat antara kuartil pula, mesti cari nilai kuartil pertama, kuartil yang ketiga. Sama juga. Okay. So, cara begini, kalau nak selamat, kita
Kita buat macam ni lah. Kita pindahkan maklumat tersebut ke dalam bentuk nilai satu-satu. Okay, jadi yang bawa RM1 ada 2 orang. So 1, 2. Yang bawa RM2 ada 5 orang. RM2, 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 RM2. Itu buat gitu. Yang bawa RM3 ada 4 orang. So RM3, 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 RM3. Ni bawa RM4, bawa RM4, bawa RM3. Yang bawa RM4 ada 3 orang. So 4, 4, 4. Yang bawa RM5 seorang saja. Tu. Kita boleh buat gini. Okay, kita pindahkan maklumat tersebut ke dalam bentuk macam ni. Ikut bilangan duit tu lah. Ada berapa orang. Okey, kemudian sama cara. Lepas tu sama cara. Sama cara. Untuk median, ambillah tengah-tengah. Oleh sebab kita ada 15 orang murid, maka 7 kiri, 7 kanan. Okay, 7 kiri, 7 kanan. Kemudian tengah-tengah tu adalah median. So, ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ni 7 kiri. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7 kanan. Okay, maka dapatlah tengah-tengah dia. Maka tengah-tengah ni lah median dia. Okey, RM3. RM tak ada apa, tak ada salah. Okey, right. Bukan 4 jawapannya, bukan 4 lah. 3. Kemudian dia nak julat antara kuartil. Julat antara kuartil, tadilah separuh sebelah tengah-tengah sebelah kiri, tengah sebelah kanan. Oleh sebab 3 yang kita dah ambil sebagai median, maka yang ini kita tak ambil kira lagi untuk kiraan kuartil. Jadi kita tengoklah yang sebelah kuning sebelah kiri tu. Ada 2, 4, 6, 7 nombor. Bila 7 nombor, tengah-tengah ni adalah kuartil 1. 3 nombor. Tengah-tengah ni adalah kuartil 3. Jadi julat antara kuartil 4 tolak dengan 2. Jadi dapatlah 2. Itu saja. Okay, itu cara pengiraan lah. Kalau guna direct jadual pun boleh juga, tak ada masalah. Cuma dia takut keliru ni. Ya, silakan. Kalau nombor dia besar macam mana? Nombor besar lebih dari 35, tak ada masalah. Okey je. Okey, contoh katakan. Contoh katakanlah katakan sini kita ada sini contoh kan, tak sini contoh. Tak buat kan. Okey, katakan kita contoh. Okey, contoh. Kalau nombor tu besar. Okey, katakan ada 40 orang contohnya. Kita letak contoh 12 ini, kita letak sini 5 contohnya. Sini 8, 13. Kita sama 8 campur 13, 14. Contoh 22. Kemudian 32 dan sini 8 contoh. Ini contoh lah. Okey, contoh. Okey, 5 tambah 8 tambah 14 tambah 10 tambah 8. Okey, jumlah 45. Okey. Katakan 45 orang. 45 orang. Jadi untuk median, dia adalah separuh. Jadi 45 kita bahagi dengan 2. Okey, 45 kita bahagi dengan 2 akan dapat 22.5. Okey, ini contoh. Jadi 22.5 tu dekat mana? Okey. Kalau ramai orang kita buat ini. Okey, untuk yang pertama ni 5 jumlah dia. 5 campur 8, 13. 13 campur 14, 27. 27 campur 10, 37. 37 campur 8, 45. Ini hasil tambah semua kali. Okey, so 22/5 berada dalam kumpulan mana? Berada dalam kumpulan yang dekat sini. Dia dalam kumpulan ni. Dia lebih 13 tapi tak lebih 7. So ini dalam ni. So median dalam kumpulan ni. Berapa median dia? 3. Okey, untuk kuartil pertama pula. Okey, kuartil pertama ni ialah 1/4. Okey, 1/4 daripada jumlah kekerapan ada 45 orang semua. Jadi 1/4, okey, dalam 45, kita akan dapat 11.25. Dia lebih 11, okey, dia lebih 11 tapi tak lebih dia dalam kawasan ni lah. Ada kawasan ni. Dia lebih 5 tapi tak lebih 13. Sebab dia 11.25 dalam kumpulan ni. So kuartil pertama nilai dia ialah 2 atas sini. Kalau kuartil ketiga pula, formula dia ialah 3/4 darab dengan 45. Kita dapat 45. Okey, kita akan dapat 3/4 dalam 45, kita akan dapat 33.75. Okey, dia berada dalam kumpulan mana? Kumpulan yang ini. Dia lebih 37 tapi tak lebih 45. So dia dalam kumpulan ni. Inilah nilai kuartil ketiga. 4.
Itu cara dia kalau nilai dia banyak lah. Boleh? Faham tak? Okey, kuartil. Okey, kuartil pertama 1/2/8. Okey, tengoklah. Kalau 11/5 ni dia tak dalam ni. Tapi dia berada dalam kumpulan yang ini. Kita ambil. Itu kalau data tu banyak. Okey, ini jika data banyak. Besar lah, besar. Okay, nanti saya betulkan nama cantik lah. Okey, soalan kebat pula. Dia kata seramai 5 orang pelajar baru masuk dalam kelas tersebut. Masing-masing 2 dari okey, ni asalnya banyak ni pelajar ya. Ini pelajar lama, banyak ni. Okey, kemudian dia kata ada 5 orang pelajar baru. Okey, asalnya 15 orang, masuk 5 orang yang baru. Kita. Yang mana 5 orang ni 2 orang bawa RM1 dan RM2. Maksudnya RM1 ni bertambah 2 orang. 1, 2. Ini yang baru masuk. Okey, yang bawa RM2 pun bertambah 2 orang. Okey, bawa RM2 bertambah 2 orang. 1, 2. Ini yang pelajar baru 2 orang RM1, 2 orang RM2 bawa. Lagi seorang lagi bawa RM5. Bertambah lagi seorang kat sini RM5. Okey, inilah dia 5 pelajar yang baru masuk. Okey, tu mula-mula soalan dia kata gitu. Kemudian soalan kata carilah beza, ni soalan minta. Cari beza julat dan juga julat antara kuartil bagi data yang baru ni. Dia ada 2 tugasan. Cari beza julat dan cari juga julat. Cari beza antara julat dan julat antara kuartil. Cari julat antara kuartil. Dia cari beza dia. Itu soalan minta. Okey, so macam mana buat? Sama cara macam kita buat awal-awal tadi. Okay, mula-mula sekali, tengok data. Sekarang data asal dulu ada 15, sekarang dah jadi 20 sebab ada 20 peserta. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, ini separuh. Ini separuh data. Okey, ini separuh data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ini separuh data. Okey, oleh sebab kiri ada 10, kiri ada 10, kanan 10, maka median dia tengah-tengah. Itu mula-mula. Okey, tak apalah sebab apa soalan tak minta. Okey, ni first kali median. Kita ambil kiri sikit, kanan sikit. Itu mula-mula. Jadi kita tak guna langsung semua nombor tu. Okey, tak ambil 2 ni pun tak ambil, tak guna, ni pun tak ambil. Okey, faham maksudnya? Kalau nombor ganjil, contohnya contoh nombor ganjil segini. Okey, contoh nombor ganjil. Okey, contoh nombor ganjil kita ambil gini. Okey, kita ambil kiri sikit, kita ambil kanan sikit. Okey, kita ambil kanan sikit. Maka dekat sini, tengah-tengah kita ambil sebagai median. Jadi nombor 5 ni, kita dah tak boleh gunakan sebab kita dah ambil sebagai median. Tapi dalam kes ni, 2 ni kita ambil, 2 ni kita ambil. Tengah-tengah. Maksudnya tak guna langsung nombor tu. Maka semua nombor ni akan dikira untuk pengiraan kuartil nanti. Okey, di kuartil kat mana? Jadi kat sini kita ada 2, 4, 6, 8, 10. Jadi sini ada 5 nombor. Okey, sini 4. Sini 4. Okey. Kita ambil tengah dia ni. Okey, sini ada 5 nombor tu. Sini ada 5 nombor. Sini ada 5 nombor. Okey, sebelah kiri. Okey, alright. So sebelah kiri tu, tepi sana ada 5 nombor, tepi ni ada 5 nombor. Okey, masih tak ada keputusan. Maka kita ambil lah dia juga yang berada di tengah-tengah. Ini tengah ni. Inilah untuk nilai kuartil 1. Okey, kuartil 1, nombor dia ialah 2. Sebab 2 tambah 2, bahagi 2 dapat 2 solid. Okey, itu untuk kuartil 1. Untuk kuartil 3, okey, untuk kuartil 3, nanti saya tulis dulu. Kuartil 3 pula, cara dia sama juga macam ni. Okey, ini 5 sebelah kiri, okey, dan ini 5 sebelah kanan. Tak ada yang ada betul-betul di tengah-tengah, tak ada. Maka kita ambil lah kiri 1, kanan 1, maka kuartil ketiga kita ambil lah antara 3 dengan 4 tu, tengah-tengah sini. Ini untuk nilai kuartil 3. Jadi 3 tambah 4 bahagi 2, dapatlah 3.5. Okey, kuartil 1, 2, kuartil 3, 3.5. Jadi julat antara kuartil berapa?
Julat antara kuartil apa? Tolak je lah. 3.5 tolak dengan 2. Dapatlah kat situ 1.5. Itu baru dapat julat antara kuartil. Okey, soalan minta lagi. Julat pula. Dia nak dua benda ni. Yang pertama dia nak julat. Yang kedua dia nak julat antara kuartil. Okey, dah cari dah. Julat antara kuartil. Cari julat pula. Lepas tu cari julat pula. Nilai paling kecil, minimum, ialah 1. Nilai paling besar, maksimum, ialah 5. Jadi, julat nilai terbesar tolak terkecil. 5 tolak 1 sama dengan 4. Okey, dah dapat dah nilai julat. Dah dapat juga nilai julat antara kuartil. Tapi soalan minta apa? Cari beza. Cari beza. Tambah lagi kerja dia tu. Okey, dia minta cari beza pula antara dua julat tu. So, jawapan akhir sekali, beza sama dengan beza antara dua tu lah. Beza mestilah yang besar tolak yang kecil. Okey, dapat jawapan akhir sekali 2.5. Barulah selesai tugas dia. Okey, markah 4. 1 markah julat antara kuartil. Okey, ini markah yang pertama. Okey, mampu cari julat antara kuartil. Markah yang kedua, cari jawapan julat. Okey, jawapan julat. Yang ketiga, tunjuk perbezaan itu. Pengiran beza tu. Dan keempat yang ni. Maksudnya yang atas ni, tak buat apa ni. Okey, tak buat apa ni. Tak salah. Jadi nampak 1.5, nampak 4, satu markah, satu markah. Nampak tolak dua benda tu, 25 dia markah lagi. Yang atas tadi tak ada markah apa-apa. Okey. Settle lah. Okey, tengok nombor 6. Okey, nombor 6. Okey, bentuk beginilah yang sejangka akan masuk dalam exam SPMG. Harap-harap betul lah jangkaan tu. Harap-harap betul lah. Bukan kata-kata confirm masuk, tapi dijangka akan masuk lah. Okey, jadual menunjukkan bilangan patah perkataan yang mampu ditarik oleh sekumpulan 8 peserta yang menyertai bengkel kemahiran kesetiausahaan dan tempoh 5 minit. Okey, 5 minit. Okey, 8 orang ni mampu tarik benda ni. Okey, ada mampu tarik 116 perkataan, ada 98 saja, semua tu. Okey, soalan pertama kata hitung. Bila hitung ni, mesti ada jalan kerja. Paling kurang 1. Okey, kalau 2 markah ni, satu lah. 1 jawapan, 1 jalan kerja. Okey, kalau 3 markah ni, 2 yang kerja, 1 jawapan. Okey, kita nak hitung apa? Hitung min. Hitung min. Min apa? Patah perkataan mampu ditarik. Okey. So, nak hitung min macam mana? Ni semua dah belajar banyak kali dah. Okey. Nak cari min, awak dah belajar sama-sama form 2. Sukatan serakan memusat. Iaitu, tambah semua dan bahagi menata. Okey. Semua ni, tambahlah. Okey, tambah semua ni. Okey, nak tulis sekaligus semua tu. Tapi yang kena tunjuklah. Okey, kena tunjuk data tu. Okey, kalau data tu banyak sangat, boleh tunjuk kat tepi, tak salah. Okey, data tu sikit, boleh lah. Okey, so kat sini, ni wajib tunjuk lah. 116 tambah, tak ikut urutan tak apa, tak salah. 146 tambah 138 tambah, okey, 167 tambah 153 tambah 170 tambah 164. Okey, bahagi dengan bilangan data. Ada seramai 8 orang. Yang ini ni wajib tunjuk. Tapi tak perlu susun ikut kecil ke besar lah. Nak susun boleh, tak ada salah. Okey je. Okey. So yang ini wajib tunjuk. Untuk markah yang pertama. Okey, kalau format lama dulu, yang ini adalah 3 markah, 2 markah ni. 2 markah. Kalau format lama ini 2 markah. Tapi format baru kan ni dia hanya 1 markah saja. Okey, sampai sini. Yang kedua, tambah semua tu dapat apa? Okey, so 116. Okey, 116 tambah dengan 198, tambah dengan 146, tambah dengan 138, tambah dengan 167, okey, tambah dengan 153, tambah dengan 170, tambah dengan 164, dapat 1152. Yang itu tak wajib tunjuk. Okey. Okey, dekat sini tak wajib tunjuk. Yang 1152 ni tak wajib tunjuk.
Okey. 1152 ni bahagi dengan 8 ni tak wajib tunjuk. Okey, bahagi 8 tak wajib. Terus bagi jawapan saja, iaitu 144. Okey, ini markah yang kedua. Okey, ini markah yang kedua. Okey, katakanlah awak tak buat yang ni. Okay, contohlah awak tak buat yang ni. Okey, ni awak tak buat. Awak terus bagi jawapan ni lah. Kalau buat begini, markah dapat satu saja. Jika tanda, jika buat begini, jika buat simbol tarik begini, jika bagi markah, satu saja. Sebab apa bagi satu saja? Sebab dari mana datangnya 152? Tak nampak pun. Dalam jadual tak nampak pun 152. Tiba-tiba bagi 152. So, dari mana datang tu? So, kita tunjuk yang tu. Okay? So, kalau tunjuk yang ini tak tunjuk, ni markah penuh lah, dapat 2. Okay? Kalau buat ini dapat markah penuh. Sebab apa? Sebab 114 ni, saya tahu datang dari mana? Datang dari ni. Hasil tambah ini bagi 8, dapat ini. Tapi kalau buat begini, markah dapat 1. Sebab dari mana datangnya 152 tu. So, berhati-hatilah ketika nulis. Okay, nak jimat step boleh. Tapi, pastikan berhati-hatilah. Takut nanti jimat tu lah yang hilang markah nanti. Okay. Itu yang pertama lah. Hitung min. Okay, sebenarnya formula ni bagilah dalam exam. Okay, yang berikutnya adalah hitung. Dan kerja juga, hitung sisihan piawai. Okay, kali ni dia nak sisihan piawai. Okay. Sebaik-baiknya kena ingatlah formula dia. Sebaik-baiknya kena ingat step lagi bagus lah. Tapi kalau tak ingat, boleh rujuk sebenarnya formula. Tak ada masalah. Okay, ada yang tak ingat cari dia. Untuk data tak terkumpul, biasanya nombor min ni adalah nombor bulat. Dia tak ada poin-poin. Biasanya gitu. Okay, untuk mencari sisihan piawai, bagi yang terlupa formula, boleh rujuk sebenarnya formula. Tapi bagi yang dah ingat, lagi bagus. Tapi kalau tak ingat pun, okay, sangat mudah untuk ingat step dia. Macam mana kita nak buat? Okay, caranya ialah, kita hanya perlu ambil yang ini ni. Okay, kita ambil yang ini. Bagian ni. Kita letak kat sini. Salin balik ya. Cuma pastikan yang setiap nombor itu, kita kuasa duakan. Kuasa duakan. Setiap nombor kita kuasa duakan. Okay, begitu. Semua nombor ni kita sodorkan. Sama je. Okay, itu step dia. Kemudian bahagi 8 sama. Cuma tambah dekat ujung ni, tolakkan dengan nilai min yang dikuasa duakan juga. Tulis gitu. Ini bagi yang tak ingat lah. Okay, tapi dekat sini, belum dapat markah lagi. Okay, kita pergi step yang kedua. Tak keluar ni. Dia lambat sikit ya. Okay, alright. Okay, kemudian pergi step yang kedua ni, sama juga macam ni. Tak buat pun tak apa, tak salah. Okay, kita buat kat situ. Okay, kita buat kat situ. 116 kuasa 2 tambah 98 kuasa 2. Okay, tambah dengan 98 kuasa 2 tambah 146 kuasa 2 tambah 138 kuasa 2 tambah 167 kuasa 2 tambah 153 kuasa 2 tambah 170 kuasa 2 tambah 164 kuasa 2. Okey. Sama dengan mula-mula. Bahagi 8. Begitu. Okey. Kemudian tolak pula 144 kuasa 2 juga. Itu. Okey. Dapat 578.25. Okey, bagian ni. 578.25. Yang ini tak tulis pun tak mengapa. Tak hilang markah. Setakat ini, yang ni semua ni, okey, belum ada markah lagi. Kalau ikut sebenarnya lah, kalau ikut skema tu lah, belum ada markah lagi. So, markah dapat bila? Waktu step yang ketiga ni, iaitu awak punca kuasa duakan nilai yang ni. Yang ini ni, punca kuasa duakan. Di sini baru dapat markah. Atas tak ada markah. Kalau ikut skema. Okey. Soalnya dia lambat sikit lah. Sebab dia tengah pusing-pusing. Dia gila. Okey ni. Di sini baru dapat markah. 2. Terus. Atas
tidak ada markah. Okey, dan markah yang terakhir dekat mana? Dekat jawapan akhir je. So kita punca kuasakan lah. Punca kuasa jawapan tadi. 578 benda 5 tadi dapat ini 24.05. Ini markah yang ketiga. Okey. Itu adalah pemarkahan bagi soalan CCMTY. Okey, katakanlah awak buat jawapan katakanlah awak buat jawapan begini. Okey. Kalaulah skema tu dia agak terbuka sikit, di sini dia boleh bagi satu markah lah. Satu markah sini. Sini satu markah. Sini satu markah. Okey, tapi katakanlah awak tak buat yang tu. Awak terus buat yang ini saja. Begini saja. Dibenarkan. Masih dapat 3 markah. Okey, sebab apa? Sebab skema pemarkahan dia start kat sini. Tapi andai kata kamu buat pada awal begini, maka dapatlah markah serba 1. Serba 1. Okey, atas 1, bawah 1, bawah 1. Tapi kalau buat bentuk macam tadi tu, macam ni tadi, okey, awak tutup bahagian atas ni, awak tak buat bahagian atas ni pun tak ada masalah. Terus sahaja dapat 2 markah. Tak ada masalah. Okey. Ataupun boleh juga buat gini. Yang atas tadi, terus saja awak buat gini. Di sini semua ni, awak terus buat punca kuasa. Pun boleh juga. Okey, terus buat punca kuasa gitu. Pun boleh juga. Macam kalau buat macam ni, yang atas ni terus dapat 2 markah. Di sini 1 markah. Yang ini tak buat pun tak apa. So pilihan atas kamu lah. Okey, buat gini boleh. Itu dapat 2 markah juga. Semua kita tadi tu dipunca kuasakan. Dapat 2 markah terus, ini 1 markah lagi. Tapi kalau buat asal-asal begini, awak cari varian dulu. Ni markah 1 sini, markah 1 sini, markah 1 sini. Okay, jadi cadangkan lah kalau buat ni, lebih buat gini lah. Tapi nak kira lah step by step. Okay, nak buat gini boleh lah. Begini dapat 2 markah begini. Tak ada masalah. Okay, tapi nak kira je macam mana? Kita takut terlupa, takut tersilap tekan. Nak kira kita buat asal-asal. Kita mula bawah je dulu. Okay, 116 kuasa 2. Okay, tambah. Okay, 98 kuasa 2. Tambah 146 kuasa 2. Tambah. Okay, 138 kuasa 2. Okay, hati-hati takut tekan kita. Takut nombor tak naik. Kita tak pasal. Okay, 167. Okay, 167 kuasa 2. Okay, tambah 153 kuasa 2. Tambah 170 kuasa 2. Tambah 164 kuasa 2 sama dengan dulu. Kita bahagikan dengan 8. Okay. Kemudian baru tolak dengan 144 kuasa 2. Jangan silap lah. Jangan buat tolak dulu bagi 8. Takut silap lagi. Dapat gitu. Okay. Lepas tu baru tekan punca. Tekan answer ni. Sama dengan. Dapat jawapan ni. Okay. Hati-hati takut tersilapkan kita. Dia awak dapat jawapan lain lah. Okay. Itu step dia. Boleh pilih lah. Pilihan macam mana tak apa. Okay. Kalau tak buat punca, itu namanya variant. Okay. Tapi variant tak tunjuk tak apa. Tak salah. Yang 578 ni ialah nilai variant. Okay. Yang 578 ialah nilai variant. Okay. Kalau ada punca tu, nak cari sampai Y. Okay. Sekarang pukul 9.22. Okay. Untuk soalan nombor 7. Kali ni kita ada 2 nama. Marcus dengan Nathan. Okay. 2 orang manusia ni untuk dipilih mewakili sekolah dalam acara 100 meter. Faiz terbang tepi dah dia terbuat lari kan. Terbuat Faiz tu. Kan tinggal Marcus dan Nathan pula. Okay. Ada 2 orang pelajar ni. Cikgu tu buat test. 5 kali larian. Okay. Marcus nilai larian dia. 10-1, 10-7, 11-6, 10-3, 10-5. Ini larian Marcus. Okay. Nathan pula dia maintain. 10-5, 10-8, 10-9, 10-7, 10 ni. Tapi dia tak adalah sampai 10-3. Catatan dia taklah bagus sangat. Okay. Tak ada sampai. Paling bagus pun 10.5 sahaja. Tapi Nathan ni, Marcus ni 10.1. Sangat laju. 10.3, 10.5. Tapi tiba sini select 10.6. Okay. Alright. Ini maklumat dia. Okay. Anda sebagai coach. Okay. Apakah kaedah sukan kesihatan yang akan digunakan untuk
membuat pemilihan calon. Okey. Itu pilihan awak lah. Okey. Apa yang awak belajar? Awak dah belajar semasa form 2 awak dah belajar mencari min. Okey. Ada belajar juga mencari julat. Julat kuartil. Julat terkuartil. Ada cari juga. Okey. Dan juga sistem piawai. Okey, ada 4 jenis awak belajar. Mencari min, mencari julat, julat antara kuartil dan juga sistem piawai. Ada 4 kaedah surakan yang awak guna, yang awak dah belajar selama tentang 2 dan tentang 4. So, yang manakah yang awak akan gunakan untuk mencari pelajar yang paling bagus untuk wakil 1 meter? Okey. So, kata mana awak belajar, nak guna? Okey, awak ada belajar 4. Min, julat antara kuartil dengan sistem piawai. Okey. Kalaulah kalau soalan untuk ini, untuk membandingkan 2 maklumat, nak pilih mana yang terbaik, sukatan yang paling bagus digunakan adalah sukatan sisian piawai. Okey, sisian piawai. Itu kena ingat lah, ni just pengetahuan lah. Kalau kita nak lihat perbandingan yang mana yang terbagus, okey, kalau data tu melibatkan ada data ekstrim sikit, data sikit, okey, paling bagus guna sisian piawai lah. Okey. Lepas tu soalan kata, menggunakan yang ini, okey, siapakah yang awak akan pilih? Okey. Okey, kat sini ni, kalau awak kata guna min lah, tak ada masalah. Soalan tak minta kata beri justifikasi pun. Nak guna min pun boleh, tak ada masalah. Tulis min, dapat markah. Nak kata guna julat, tulislah julat, dapat markah. Soalan ni sangat open lah. Okey, apa pun boleh. Okey, awak ada 4 jenis ya. Awak ada 4 jenis. Itu yang pertama adalah min, awak dah belajar. Julat, okey, julat antara kuartil. Okey, julat antara kuartil. Akhirnya kita ada sisian piawai. Ada 4 jenis lah. Okey. Kalau pilih julat contohnya, untuk Markus paling bagus 11 paling teruk 11.6. Lariannya slow. Paling bagus 10.1. Julat dia adalah 1.5. Beza dia 1.5 sangat. Untuk Nathan pula paling teruk 10.9. Paling laju 10.5. Beza dia adalah 0.4. Jadi perbezaan masa dia tu sikit kecil je. Maksudnya dia ni taklah terlalu, kata orang apa, berbeza jauh sangat antara markah itu. Okey, jadi dari segi julat, Nathan bagus lah. Okey, nak guna kuartil pun boleh juga susun, cari median, cari kuartil saja, tapi dia akan jadi banyak remeh lah. Okey, alright. So, tapi paling bagus sekali kalau melibatkan 2 data ni ialah sistem piawai lah. Sistem piawai macam cara dia. Step macam ni tadi. Cari min dulu, cari sistem piawai. Cara sama. Maksudnya, cari min dulu, tapi kita cari setiap orang tu lah. Cari Markus dulu, kemudian cari sistem piawai. Semua cari Nathan pula. Okey, so ikut ini sebab ini. Perbandingan, better guna ni lah. Better guna jadual lah. Okey, Markus dengan Nathan. Okey, cari min dulu. Okey, cari min dulu. Untuk min, Markus. Okey, tak payah susun ikut rutan tak apa, tak salah. Tulis dia. Okey, 10.1 tambah 10.7 tambah 11.6 tambah 10.3 tambah 10.5 bahagi dengan 5 kali percubaan. Okey, itu mula kita buat. Okey, kita cari min dulu. So, dapatlah kat situ. Ini step ni boleh skip lah, tak masalah. Okey, bagi jawapan terus dia. Okey, so untuk yang ini 10.1 tambah dengan 10.7 tambah dengan 11.6 tambah dengan 10.3 tambah dengan 10.5. Okey, dapat jawapan 53.2. Kita bagi 5. Purata masa dia adalah 10.64. Ini untuk Markus. Min dia. Okey, untuk min. Okey, untuk Nathan pula cara sama. Okey, cara sama. Okey, 10.5. Okey, 10.5 tambah dengan 10.8. Okey, 10+9. Dia maintain dia masa tu. Okey, tak lebih 11 pun. Tapi masa dia paling bagus pun 10.5 saja.
Okey, 10.7, 10.8. Okey, bahagi 5 kat sama. Okey, so 10.5 tambah dengan 10.8. Okey, betul ni ya. 10.9 tambah dengan 10.7 tambah dengan 10.8. Dapat 5.7 bahagi 5. Dapat 10.74. Okay. Itu min masa bagi purata masa bagi Northern 10.74. Allah. Okey, untuk Marcus tadi 10.4. Dari segi min purata, secara puratanya Marcus baguslah. Marcus lebih laju 10.64. Northern 10.74. Itu segi min. Ini bagus. Okay, min ni nilai paling kecil tu baguslah, maksudnya dia lagi laju lah. Okey, untuk masa lah, untuk masa yang ni baguslah. Okey. Yang berikutnya, cari pula dia punya sisihan piawai. Lagu mana nak buat? Okey, macam ni tadilah atas ni. Bagian ni. Okey, kita ambil nilai min tu, kita kuasa 2 kali, kita punca kuasakan. Okey, ambil yang ni. Kita kuasa 2 kali dia, kita punca kuasakan ni. Okey, pastikan dalam ni, dia letakkan kuasa 2. Okey, step ni kena ingat je. Okey, saya jaga masuk 4 macam ni lah. 4 macam ni. Okey, so kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Ujung ni pastikan tolak dengan min dia. 10.64 kuasa 2 juga. Pastikan buat itu. Okey. Yang ni pun sama juga. Okey, dipunca kuasakan. Kemudian pastikan dalam ni dikuasa 2 kan juga. Oh, ni saya tak ubah ni sekejap. Tak ubah di sini. Okey, ini saya ubah lagi 10.5 tambah dengan 10.8. Okey, tambah dengan 10.9. Okey, tambah dengan 10.7, tambah dengan 10.8. Okey, sini pun tambah ni. Ini. Okey, lepas tu okey, ambil yang ini, yang lupa dipunca kuasa 2 kan dia. Sekejap dia slow sikit lah. Okey, letak sini. Tak perlu lembu dia. Gila sikit lah, sekejap. Sekejap dia. Okey, baru keluar. Okey, yang ini pastikan ni. Okey, dipunca kuasa 2 kan dia. Dan pastikan di hujung tu, tolakkan dengan min dia 74 kuasa 2 juga. Semua dikuasa 2 kan. Jangan lupa, okey. Semuanya berada di bawah punca kuasa. Okey, ni semua kuasa lah. Okey, step semua sama. Kuasa 2 sini, kuasa 2 sini, kuasa 2 sini, kuasa 2 sini. Kuasa 2 sini. Okey, pastikan semuanya berada di bawah punca kuasa. Jangan terpisah-pisah. Okey, lepas tu kita lah. Okey, tengok. Tengok yang Marcus dulu. Okey, Marcus 10.1 kuasa 2 tambah 10.7 kuasa 2 tambah 11.6 kuasa 2 tambah 10.3 kuasa 2 tambah 10.5 kuasa 2. Okey, 10.5 kuasa 2. Okey, sama dengan, pastikan bahagi dengan 5 dulu, baru kita tolakkan dengan 10.64 kuasa 2. Okay, tolak min kemudian. Okey, dapat kat sini. Kemudian dapat ini, terus punca kuasakan. Supaya dapat nilai sebiawai. 0.52. Jadi tu. Okey, akan dapat 0.52. 0.52. Okey, tengok yang ni pula. Okey, cara sama. Okey, cara sama. 10.5 kuasa 2 tambah 10.8 kuasa 2 tambah 10.9 kuasa 2 tambah 10.7 kuasa 2 tambah 10.2 lah. 10.7 kuasa 2. Okey, tambah
10.8 kuasa 2. Okey. 0.8 kuasa 2. Okey, dapat jawapan ni. Bahagi 5 dulu. Baru tolak dengan min dia 10.74 kuasa 2. Dan dapat ini. Punca kuasakan. Dapatlah 0.14. Okey. 0.14. Okey, untuk sisihan piawai, kita tengok nilai yang paling kecil sebagai yang terbaik sekali. Untuk kes ni, Naden bagus. Maksudnya, dari segi catatan masa tu, tak jauh beza. Konsisten. Lebih konsisten. Berbanding dengan Marcus. Dia besar sikit, 0.52. Sebab apa? Nampak ada 10, ada 11, jadi tak konsisten. Makin kecil nilai sampai tu, makin bagus nilai data tu. Jadi untuk kes ni, Min, Marcus bagus, sisihan piawai, Nathan bagus. Jadi, masing-masing ada satu menang. Okay, Marcus bagus bagai Min. Nathan bagus bagai sisihan piawai. So, sebagai jurulatih, yang mana tu nak pilih? Okay, di sini, oleh sebab kita pilih sisihan piawai sebagai ukuran kita, maka jawapan yang B ini haruslah merujuk kepada sisihan piawai. Okay, dalam kes ni, Nathan lah bagus. Okay, Nathan lah bagus. Sebab apa? Kita merujuk sisihan piawai. Sebab soalan kata seterusnya mesti merujuk soal jawapan A. Kalau tak ada merujukkan ni, okay, tak ada merujuk ni, boleh ambil min pun. Alasan kita adalah purata masa Marcus lebih bagus Nathan. Boleh ambil jawapan sisihan piawai pun, iaitu masa Nathan lebih konsisten dengan masa Marcus. Tapi soalan ni kata seterusnya mesti merujuk jawapan A. So jawapan A ni gunakan sisihan piawai, jadi wajib guna jawapan merujuk sisihan piawai. Okey, sisihan piawai, catatan Nathan lebih konsisten. Okey, so soalan kata nyatakan. Okey, jangan lupa kat sini ya. Nyatakan pelatih Belanda. So siapa pilihan kita? Kenalah betul sekali. Jadi Nathan adalah pelatih pilihan. Pilihan saya tak kisahlah. Pilihan saya, apa tak kisah. Pilihan. Okey. Dan tunjukkan pengiraan. Ini dah tunjuk dah pengiraan ni. Okey, begitulah. Kerana catatan masa lebih konsisten. Okey. Itu cara nak tulis jawapan ni lah. Okey, soalan bentuk hebat gini. Okey, selesai. Okey, tak faham tanya lah. Dengan segan-segan malu-malu lah. Bukan nampak pun. Okey, next tengok. Okey, tengok soalan berikutnya. Okey, 5 markah tu dekat mana? Okey, 1 markah dekat kiraan min. Okey, 1 markah dekat jawapan min. Yang, 1 markah dekat pengiraan min lah. 1 markah. Okey, 1 markah lagi dekat jawapan min tu. Yang untuk Nathan tak ada markah. Sebab langkah kerja sama. Yang kedua adalah pengiraan sisihan piawai. Okey, 1 markah. Jawapan tak ada markah. Nathan tak ada markah juga sebab apa? Sebab cara yang sama. Markah berikutnya adalah siapa pilihan kita. Yang kedua adalah sebab apa kita pilih dia. Okey, ini markah yang keempat. Okey, itu siapa orang dia. Dan sebab apa kita pilih dia. Itu sebagai jawapan markah yang kelima. Okey, itu markah. 1 markah biru, 1 markah kuning, 3 markah dekat dalam ni. Cara pengiraan betul, 1 markah. Jawapan betul. Salah satulah. Kalau Marcus salah, Nadia betul, masih dapat markah lagi lah. Sisihan piawai pun sama juga. Salah satu betul, 1 markah. Okey, jumlah 5 markah. Alright. Okey, sekarang kita tengok soalan berikutnya. Okey. Ni pula. Soalan suruh lukis plot kotak. Sangat mudah. Okey. Untuk melukis plot kotak, okey. Ada tak siapa yang boleh ceritakan macam cara dia? Langkah pertama buat apa, langkah kedua apa, ada siapa yang nak cerita sikit? Atau saya tanyalah, tanya. M sudah. Okey, tengok hurufnya. Ada huruf S. Huruf S ada 3 orang. Kita ada Syarifah, kita ada Siti Adibah, kita ada Sufri. Sufri kita tak tahu, tapi kita bagi kawan-kawan yang jawab, kita tahu dah jawapan dia. Okey.
antara Sharifah dengan Siti Adibah. Boleh tak ceritakan bagaimana untuk melukis plot kotak? First kena buat apa? Second kena buat apa? Boleh tak siapa cerita? Boleh Adibah? Siti Adibah. Boleh ceritakan macam mana nak lukis plot kotak? Langkah pertama saya kena buat apa? Langkah kedua saya kena buat apa? Dania Humaira, kau tahu? Tak tahu. Tak tahu. Okey, tak apa. Dia Sarahana? Tak pasti juga, cikgu. Okey, tak apa. Adib. Macam mana Adib? Yasmin? Apa tadi cikgu? Macam mana untuk melukis plot kotak? First kena buat apa? Second kena buat apa? Susun dulu kan? Alright. Okey. Tu kita ikut jawapan sini. First kali kata susun dulu. Okey, so Dania, Sarahana. Okey. First kali susunkan dulu. Yang terkecil ke terbesar. Tu step dulu, okey, kotak. Plot kotak. Okey, so paling kecil 158. Kemudian 160. Okey, saya susun. Okey, nanti Alexander guna pangkah-pangkah lah, senang cepat sikit kan. Okey, saya guna colour sebab saya guna laptop. Okey, kemudian kita susun lagi yang berikutnya. Okey, 164 ada 2 kali, 164, okey, ada 2 kali. So kita padam. Kemudian kita ada 167 dulu. Okey, 167. Kemudian kita ada 169. Okey, padam ni. Okey, 164, 97 dah padam dah. Kemudian kita ada 169 ada 12, okey. 177 dah 79 kita ada. Okey, 177 start dah. 177 dah dekat 179. Okey. Tu step pertama. Susunkan data kita daripada kecil ke besar. Sama macam terjadi media tadilah. Okey, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey. Ada 9 data. Okey, itu step pertama. Step yang kedua, step pertama. Step pertama, susun data. Kecil ke besar. Okey. Step yang kedua adalah, kita tengok nilai paling minimum. Ini dia. Ini nilai paling kecil sekali. Okey, nilai paling minimum. Okey, kita boleh senaraikan lah. Okey, kita senaraikan. Saya apa tak turun. Ni lah. Okey. Nilai paling kecil. Okey. So kita senaraikan. Okey. Paling minimum, paling kecil kali ialah 158. Maksimum, paling besar sekali 179. Lepas tu kita cari pula median. Median tengah. Lepas tu ada 9 nombor. Okey, so 4 di kiri, 4 di kanan. So median ni adalah 167. Itu median dia. Okey, 167 median dia. 167. Okey, bahagian ni tak senaraikan tak apa, tak ada markah lah. Bagi kita nak jawapan saja. Okey, kemudian kuartil 1. Okey, kuartil 1. Kuartil 1 yang kuning tu tengah-tengah berapa? Oleh sebab ada 4 nombor, ambil tengah-tengah ni kita bahagikan dengan 2. Okay, so 164 tambah 160 bahagi 2 dapat 162. Okey, kuartil ketiga pun sama juga. Oleh sebab ada 2 nombor, ada 4 nombor kiri kanan tu, maka kita ambil tengah-tengah je lah. Ambil tengah-tengah ni, campurkan bahagi 2. Jadi 169, okey, 169. Okey, 169 tambah dengan 177 dapat jawapan bahagi 2 dapat 173. Ini step yang kedua. Okey, kita carikan semua benda tu. Ini step yang kedua.
Okey, step yang ketiga, kita mula lukis. Kita mula lukis dah ni. Okey, nak lukis macam mana? Kita tengok lukis. Okey, kita start dengan minimum ke kuartil 1 dulu. Okey, paling kecil 158, paling kuartil 1 162. Kita buat itu dulu. Oleh sebab skala ni 5, 5 ni, maka setiap 2 kotak satu nilai lah. Okey, so macam cara dia. Okey, dekat sini 155, okey, 156, sebesar sikit. Ya. Okey, 155 kat sini, 156, 57, 58. Dia start sini. Sini, kemudian 8, 59, 60, 61, 62. Dekat sini. Lukis gitu. Pastikan hujung dengan hujung itu adalah berbentuk bulatan. Buat bulat ujung-ujung. Okey. So dekat sini, saya slow sikit. Dia hang lah. Okey ni. Okey, so dia bermula dekat sini 58, sini 62. Okey, 55, 55.5, 56, 56.5, 57, 57.5, 58. Okey, pastikan betul lah. Takut silap label ni hilang markah lah. Okey, jangan buat dekat sini pula, ni gambar kat sini. Ini baru 156.5. Okey, sebab dia skala 55. Okey, itu yang pertama. Yang kedua pula, kita buat hujung kali, iaitu nilai maksimum dengan kuartil ketiga. Okey, maksimum dia ialah 179. Kuartil 3 173. So cara sama. Okey, 179, 73. Okey, 179 kat sini. Okey, 179 kat sini, kotak yang kedua akhir ni, sini 179. Dan dia bermula dekat 173. Okey lah, ayat ini kena guna pembaris lah, kena guna pembaris. Bulatan tu just buat bulat kecil, buat bulat freehand je lah. Tapi garisan tu kena guna pembaris. Okey, dia dekat 179 kat sini. Okey, pastikan kotak tu betul lah. Okey, dan dia start dengan 173. Okey, 179 kat sini ya. Aduh, okey, 173, dia kotak yang ke-6 lah, sini lah. Okey, sikit lah saya betulkan. Okey, tu. Kotak yang ke-6 lah, dia 170, dan 2 kotak, 171, 4 kotak, 172, 6 kotak, 173. Dia 173 sampai 179. Okey, lagu tu. Okey, kemudian kiri kanan dia, maksimum ke kuartil, minimum ke kuartil, kita gunakan garis lurus, adanya bulatan di hujung dan hujung dia. Okey, untuk seterusnya, dari kuartil ke median, kita gunakan kotak. Sebab nama pula kotak. Okey, median 167. 167 dekat mana? Okey, 167 tu dekat sini lah. 65, 66 dan 7. Kita gunakan kotak. Okey, start sini. Okey, start sini sampai 97. Okey, 65, 65.5, 66. 65.5, 67. Sampai sini. Okey, tak kisahlah nak color kan, tak kisah. Pulang lah. Okey. Tak ada syarat kata wajib letak color-color lah. Tapi yang penting kena ada kotak. Kotak ni kena guna pembaris lah. So, sini. Okey. Ni kotak yang pertama. Menghubungkan kuartil pertama dengan median. Kotak yang berikutnya menghubungkan median dengan kuartil ketiga. Okey, cara sama ini, sambung saja. Dekat sini. Okey, kotak ini sambung. Okey, sambung sini. Dan teruskan sambung ke kotak median, bulatan median tu. Okey. Tarik ya. Selesai. Ini cara untuk lukis plot kotak. Siap. Okey, itu saja. Step dia. Sangat mudah. Okey, siap lukis. Nilai minimum ke kuartil 1, kuartil 1 ke median, median kuartil 3,
kuartil 3 ke maksimum. Itu step untuk lukis plot kotak. Okey, ini soalan kata, daripada plot kotak itu, dia kata, nyatakan bentuk plot kotak. Okey, kita ada 3 jenis. Iaitu, kalau untuk katakan 3 lah, kita ada pencung ke kanan, pencung ke kiri, dan seragam. Okey, ataupun masa kata 4, awak belajar positif, kanan kiri sama. Kanan, kiri dengan seragam. Okay, so kat sini, untuk tengok bentuk kotak, tengok kotak yang paling besar. Dalam kes ini, kotak yang kanan ni besar lah. Jadi bila kanan besar, bentuk kotak adalah pencung ke kanan. Pencung kanan. Okay, pencung kanan. Itu jawapan dia. Okay, kalau dalam form 3, kalau dalam form 4, pencung positif, pencung negatif, boleh juga. Okay, seragam negatif kalau kiri besar, positif kalau kanan besar. Okay, kalau form 5 belajar pencung kanan besar kanan, pencung kiri besar kiri, seragam simetri tengah-tengah. Itu dia beza sikit lah. Kata 4 belajar positif negatif seragam. Kata 5 belajar pencung kanan, pencung kiri, simetri. Dua-dua boleh. Okey, itu dia cara lukis. Okey, ini cara nak melukis daripada data ke bentuk plot kotak. Okey, yang berikutnya pula, saya bentuk kebat sikit. Okey, bentuk kebat sikit ini. Okey, soalan kata, hasil tambah suatu set 8 data ialah 408. Yang ni dia kata hasil tambah. Suatu set data 8 adalah 408. Yang kedua pula, hasil tambah kuasa 2 set data itu ialah 2618. Dua maklumat. Yang pertama ditambah biasa je, 408. Yang kedua tu ditambahkan yang kuasa 2 tu. Nombor tu kuasa 2, dapat ini. Hitung mean dan variance bagi data tersebut. Macam mana jawapan dia? Sangat mudah, iaitu mean adalah hasil tambah data tersebut bahagi bilangan data. Itu saja, senang dia. Okay, mean ialah hasil tambah bilangan data tersebut bahagilah saja dengan bilangan data. So, bolehlah buat, nak buat untuk boleh buat untuk bahagi, tak salah. Okay, alright. So kat sini kita cuma buat. Okay, 408 kita buat per dengan 8 data. Per dengan 8 data. Itu saja. Dan kita bahagi macam biasa, dapat jawapan. Okay, sama dengan 40 bagi 8, dapatlah 51. Okay, so yang ini satu markah, wajib tunjuk. Okay, yang kedua, yang ini, markah yang kedua. Lagi 2 markah lagi, variant pula. Okay, variant apa dia? Variant sama macam mean, tapi dia adalah hasil tambah yang kuasa 2. Okay, yang kuasa 2 itu untuk cari variant. Okay, untuk cari variant, cara sama, ambillah yang mana hasil tambah kuasa 2 tu. Jadi, 23618. Okay, bahagi dengan mean, tapi jangan lupa tolakkan dengan mean di kuasa 2 kan. Okay, itu jangan lupa. Okay, tolak dengan 51 kuasa 2. Itulah nilai bagi variant. Okay, dapat jawapannya. Okay, so gunakan kereta sajalah. Gunakan kereta saja. 23618 bahagi dulu dengan 8, baru tolakkan dengan 51 kuasa 2. 51 kuasa 2. Okey, dapat jawapan 351.25. Okey, 351.25. Selesai sampai tu je. Pak soalan minta cari variance saja. Kalau saya sampai awal, kenalah dipunca kuasakan.
Okey, selesai gitu. Kemudian soalan kata yang B pula. Soalan B pula. Okey, soalan kata nombor 69 ditambahkan kepada set nombor tersebut. Okey, tadi dia kata ada 8. Kan dia tambah lagi nombor. Ada 9 kan ni? Okey. So dia kata nombor 69 ditambahkan ke dalam set tu. Okey, ni maklumat dia. Sekarang soalan kata apa? Hitung. Nak hitung apa? Hitung min baharu dan sisihan piawai baharu. Tadi minta min dengan variance saja. Ini dia minta min dengan sisihan piawai pula. Okey, cara dia. Okey, untuk min sama. Tapi tak bolehlah guna maklumat yang atas ni. Okey, tak boleh guna maklumat atas ni. Sebab ini untuk nilai min bagi 8 data. Sekarang kita ada 9 data. So, bagaimana nak buat dia? Suggest ambil ini lah. 408 ni untuk 8 data. Tambahlah dengan 69. Bahagi dengan 9. Itu cara dia. Jadi 408 tambah 69 dapat jawapan bahagi dengan 9. Dapat 53. Itu cara nak kira dia. Tak payah nak buat semula lah. Tarik je. Okey, gitu. Cuma yang kedua tu dia minta SMPY. Yang atas tadi mencari variant. Tapi kita boleh copy paste kat sini, tak ada salah. Ambil sini. Tak sini. Cuma beza dia lah. Untuk cari sisihan piawai. Okey. Yang kuasa 2 tadi tu untuk 8 data. Kita tambahkan lagi satu dengan 69 kuasa 2. Step tambah situ je. Lepas tu bahagi dengan 9, jangan lupa ubah. Tolak dengan 53 dikuasa 2. Cuma beza kat sini ialah yang ini ni perlu dipunca kuasa 2 kan. Sebab kita mencari sisian piawai. Okay, kalau tak punca kan kena buat 2 step lah. Okey. Kemudian gunakan kalkulator macam biasa. Okey, 2, 3, 6, 1, 8 data lama. 618 data lama. Tambah dengan 69 kuasa 2. Okey, sama dengan. Dapat jawapan ni kita bahagikan dengan 9 dahulu. Baru kita tolakkan dengan min yang dikuasa 2 kan juga. Dapat gitu. Ini adalah nilai variant. Untuk SMPY, kita punca kuasakan jawapan variant tu, dapat jawapan akhir 18.55. Itu cara dia. Okey. Itu cara untuk mencari SMPY. Okey, tak tulis SMPY tak apa. Yang penting ada nilai-nilai lah. Okey, alright. Itu cara untuk mencari min dan SMPY bila ada tambah lah. Okey, siap. Markah 4 lah satu data tu. Okey. Boleh faham sangat tu? Okey, inilah dia topik sukatan serakan data tak terkumpul. Kita ulang tadi. Yang perlu faham topik ini ialah yang pertama sekali adalah untuk mencari nilai minimum, maksimum, julat, kuartil 1, kuartil 3, julat antara kuartil dan juga min. Itu lebih prefer kepada kertas 1 lah. Okey. Kertas 2 pun boleh tak masuk. Tapi akan masuk bahagian A. Nyata-nyatakan. Okey. Tapi untuk SPM ni saya menjagakan soalan lebih kepada menghitung sisian piawai bagi data tak terkumpul. Maksudnya, yang bahagian ni lah. Yang bahagian ni. Okey, bahagian yang macam ni. Bahagian macam ni. Bagi maklumat kepada awak tu, carilah sisian piawai. So, cari sisian piawai, first kali mesti cari min. Yang kedua, nilai yang mencari min tadi tu, dikuasa 2 kan, kemudian per dengan bilangan min tu, tolak dengan min dikuasa 2 kan. Pastikan itu. Step semua sama. Alright? Saya jangkakan masuk dia. Sama ada masuk yang bentuk begini, ataupun masuk yang bentuk melukis kotak. Ada dua ni lah. Okey, untuk yang mudah-mudah tu lebih pada kertas 1. Okey, tu yang pertama. Yang kedua,
Topik ni awak belajar melukis kalau data yang berbentuk perbandingan, begini cara dia. Okey, better buat bentuk jadual lah. Maklumat pertama, maklumat kedua. Tengok perbezaan dia. Kalau tengok the mean, tengok nilai yang terbesar sebagai yang terbaik lah. Dalam kes ni, kenapa saya ambil yang kecil? Sebab apa? Catatan masa untuk 100 meter, lagi kecil, lagi bagus. Dia saya ambil yang kecil ni. Tapi kan dari segi bilangan apa kan, jumlah markah, purata markah, lagi besar, lagi bagus. Tapi kes ni saya ambil yang kecil sebab apa? Sebab larian lagi kecil masanya, lagi bagus. Ada sebab yang saya ambil ini. Tapi untuk sembawai, mesti ambil yang paling kecil. Lagi kecil, lagi rapat data tu. Lagi konsisten data tu. Kemudian kita belajar juga melukis plot kotak. Macam mana step dia? Macam Yasmin cerita tadi. First tadi ialah susunkan data tersebut kecil ke besar. Kemudian carilah nilai minimum, nilai maksimum, kuartil 1, kuartil 3 dan median. Cara-cara dia kita buat awal-awal tadi. Dan lukiskan. Lukiskan, dapatlah tengah-tengah dia. Tengah-tengah ni kotak lah. Min ke minimum ke median 1, garisan lurus, ada titik. Kuartil 3 ke nilai maksimum, ada titik. Wajib guna pembaris. Lepas tu menghubungkan kuartil pertama dengan median, kotak saja. Median ke ni, kotak saja. Tengah-tengah ni tak buat bulatan pun tak apa. Nak buat pun boleh, tak salah. Kalau kat sini nak letak bulat pun boleh. Ada buku tunjuk je, buatlah. Ini untuk data bagi min. Dia buat bulat tu. Boleh juga, tak ada salah. Tak buat pun tak apa. Untuk perkataan tengah ni. Tapi pastikan kotak tu sama besar. Sama besar lah. Sama besar. Tak boleh buat kotak satu kecil tu besar lah. Alright. Dan soalan kalau keluar pun mungkin nampak C pun kena buat sendiri lah. Pak C mungkin kena buat sendiri. Kalau soalan tu dia markah 5 ke, Pak C pun kena buat sendiri. Pak C ni kena buatlah sendiri sama ada buat Pak C 5 ke 10 tu pulang. Alright. Kemudian berikutnya adalah kita belajar tadi mencari nilai bagi data-data yang mana mungkin ada pertambahan data, pengurangan data. Ini cara dia. So banyakkan latihan untuk pengiraan yang awak tadi cakap tadi. Min data semua, media-media semua tu. Banyakkan tu. Banyakkan juga latihan untuk mencari sesame piawai. Banyak juga pengiraan untuk mencari, cuba buat latihan yang banyak melukis kotak-kotak lah. Daripada maklumat ke kotak atau kotak kepada maklumat. Alright. Berikutnya, tak sempat aku sekarang pukul 10 lah. Untuk kelas yang hari Sabtu ni, kita akan sambung dengan tajuk kekongruenan, gabungan transformasi semua ni, dengan tajuk sukatan serakan data terkumpul lah. Ni. Data terkumpul ni saya cerita sikit lah. Dia lebih mudah, dia macam format lama, format sebelah lama. Dia lebih kepada awak nak melukis-lukis. Lukis 3 benda lah, awak belajar 3 benda. Tapi untuk awak belajar 4 benda. Iaitu lukis histogram, lukis poligon kekerapan, lukis ogive, dan lukis histogram longgokan. Satu tambahan. Dia ada juga belajar kiraan sesame piawai dulu ada belajar, tapi selebih prefer kepada melukis benda ni. Untuk tingkatan 5, lebih prefer dari yang ni. Untuk sesame piawai tu lebih prefer dari yang tingkatan 4. Ada tanya apa-apa setakat tu? Dia faham? Ada tanya apa-apa? Adanya boleh faham adanya? Boleh, but cikgu yang part nak key in calculator tu macam confused sikit lah. Part yang mana? Part yang sisihan piawai tu. Nak selamat. Contoh lah. Saya nak tanya ke. Nak selamat. Contoh lah kalau data tu banyak sangat. Boleh. Slow. Dia ada kiraan ni tapi lagi rumit. Nanti kan kita tak faham tak guna main. Lagi rumit kalau kita guna formula tu saya tak faham sebab saya lebih suka guna manual. Contoh macam ni lah. Data tu nampak banyak sangat. Contoh macam ni lah. Contoh nampak data tu banyak sangat. Kita buat satu-satu. Kita boleh buat kadang-kadang buat betul kalau buat sekali-kali harus boleh buat ni. Kita buat apa? Kita buat punca. Kita buat punca, kita buat kurungan. Contoh inilah. Ini kita buat sekali harum. Buat punca. Untuk yang pertama tu tutup lagi.
Kita buat yang pertama dulu. 10.1 kuasa 2. Okey. Tambah dengan 10.7 kuasa 2. Contohlah ya. 10.7 kuasa 2. Okey. Dan tambah dengan 11.6 kuasa 2. Okey. Tambah dengan 10.3 kuasa 2. Okey. Tambah dengan 10.5 kuasa 2. Okey. Kemudian 10.5. Okey. 10.5 kuasa 2. Okey, saya tutup kurungan, saya bahagi, ini selesai kurungan ni. Okey, saya bahagi dengan 5. Tutup kurungan. Selesai kes yang pertama tu. Kemudian saya buat pula, tolak pula dengan 10 sorry. Bagi 5 je, tolak pula dengan 10.64 kuasa 2. Tutup kurungan. Tu. Okey, tapi nampak banyak sangat dia punya kotak-kotak tu, banyak sangat. Okey, jadi untuk meminimumkan kesalahan, kita buatlah satu-satu. Kita buat barisan dulu. Okey, kita buat dulu 10.1 kuasa 2. 10.1 kuasa 2. Okay, tapi dia lambat sikit lah, tapi lebih selamat kan. Bila kita buat barisan, takut tersilap buat kurungan je, dia buat syntax error. Okey, 10.7 kuasa 2. Okey, kemudian tambah 11.6 kuasa 2. Alamak, tinggal kat sini ya. Tambah 11.6 kuasa 2. Kemudian tambah dengan 10.3 kuasa 2. Tambah dengan 10.5 kuasa 2. Okey, dapat selesai semua tu, kita buat sama dengan tu. Okey, selesai bahagian atas. Okey, kita bahagi pula dengan bawah tu. Bahagi yang 5 pula. Okey, sama dengan. Okey, selesai bahagian bahagi tu. Kemudian baru kita buat tolak dengan. Okey, masuk pula 10.64. Okey, kuasa 2. Selesai yang tu. Dah dapat yang itu, kita punca kuasa. Dah kata kita punca kuasa dah. Punca kuasa kan pula. Nak punca kuasa dah apa? Yang nilai ni. Okey, nak tulis balik boleh, tekan answer boleh. Okey, dapat gitu. Ni contoh ni ada sikit typo, saya ada typo sikit lah. Asal dapat gitu. Okey. Kita buat satu 10.1. Okey, kuasa tak puas hati dapat masalah ni. Ni tambah 10.7. Okey, kuasa 2. Tambah dengan 11.6 kuasa 2. Okey, tambah dengan 10.3 kuasa 2. Okey, tambah dengan 10.5 kuasa 2. Okey, sama dengan Allah. Ada kesilapan tadi. 10.1 kuasa ni tak puas hati ni. Okey, 10 kuasa 2 tambah 10.7 kuasa 2 tambah dengan 11.6 kuasa 2 tambah dengan 10.3 kuasa 2 tambah dengan 10.5 kuasa 2. Okey, 10.5 kuasa 2. Okey, selesaikan bahagian atas dulu. Sama dengan dapat yang itu, kita bahagikan dengan 5 dulu, dapat. Okey, selesai sebelah kiri tu. Okey, sama belah kanan pula. Tolak dengan 10.64. Okey, kuasa 2. Selesai itu. Okey, dah dapat yang itu, punca kuasakan answer dia. Dapat yang tu. Okey, tu caralah. Dia adalah cara kalau nak guna formula ni, ada dalam ni kan, yang guna matching ni adalah ni. Matching ni ada, tapi dia banyak sikit lah pengiraan dia. Okey, takut salah tak payahlah. Okey, saya sendiri pun tak pernah guna benda kawan ni. Pengira guna ni ha. Okey, nak guna matching, guna equation, guna vector semua ni. Ni ada macam nak kira dia. Okay? Semua ni ada, tapi ada gunaan tapi tak baca lah. Okey, so kita buatlah satu-satu. Biarlah kita lambat sikit tak apa, tapi yang penting kita selamat lah. Okey, alright. Lagi nak tanya sebelum kita stop dulu untuk malam ni. Ada tanya apa-apa? Ada lagi? Okey, ada tanya apa-apa setakat ni? Okey, kalau tak ada apa-apa, okey, nanti bahan bahagian ni saya akan share dalam grup nanti jawapan ni boleh rujuk balik nanti. Okey. So untuk hari Sabtu ni kan saya lupa. Untuk hari Sabtu ni, kalau kita selesai Sabtu Okey, so untuk hari Sabtu ni kita akan buat bahagian ni lah. Okey, kita akan buat sama bahagian tu, kekongruenan dengan sukatan serakan data terkumpul. Okey, so untuk bahagian Sabtu ni saya akan bawa fotograf saya akan bawa. Kita akan buat beberapa lukisan Okay, tapi kita akan lebih tumpu kepada bahagian ni lah. Bahagian
kekongruenan ni. Macam nak cari benda ni. Yang ni kalau buat online sedap ni sebab saya boleh tunjuk tu pergerakan tu. Tapi kalau buat kat kelas nanti saya kena contoh-contoh lah. Okay. Alright, so kita berhenti kat sini dulu untuk hari ni. Okay, terima kasih banyak-banyak. Okay, jumpa lagi hari Sabtu jam 5 petang. Okay, terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Biasa morning. Mana ada morning, malam dah.